Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba. Walau syi'ta ja'alta sabha sarabal alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuan Imam Bilal Pengurusi Tuan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang mati oleh Allah SWT, alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah SWT untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga peluang yang diberikan oleh Allah SWT ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Menyambung kembali bacaan kita daripada kitab Minhajul Abidin ini pada muka surat yang ke-406, masih dalam perkara 6 ataupun masih dalam kemuncak yang ke-6. Dalam kitab kita ni ada 7 bahagian atau peringkat ataupun puncak yang perlu didaki. Yang kita dah sampai pada peringkat yang ke-6 ataupun kemuncak yang ke-6 ni. Puncak yang ke-6 cerita bagaimana ibadat kita ni, walaupun kita buat banyak, walaupun kita mengorbankan segalanya untuk ibadat ini, tapi boleh menjadi hapus semua ibadat kita, jadi hina balik disebabkan ada sifat-sifat yang timbul dalam diri kita yang kita dah sentuhkan pada minggu terdahulu, pada 2 minggu terdahulu, iaitu antaranya ialah sifat riya. Buat ibadat ada riya, boleh menghapuskan ibadat kita. Walaupun ibadat kita tu ialah habis duit banyak, contoh pergi umrah, pergi haji, duit habis banyak kan, belanja tiket saja dekat 9,000, ataupun pakej yang mahal lagi berbelah ribu, berpuluh ribu. Tapi akhirnya dia tak mendatangkan apa-apa, habis duit, habis masa, habis keadaannya, tapi tak mendatangkan apa sebab ada riya di dalamnya. Jadi seolah-olah macam kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu namakan peringkat ni sebagai peringkat hinaan. Peringkat hinaan. Satu, riya. Yang kedua, kita dah masuk sikit pada yang pertemuan yang terdahulu, itu ialah ujub. Ujub ni ialah rasa kepemilikan, rasa memiliki sesuatu. Kita rasa hebat, kita rasa kita ada kuasa, kita rasa kita ni kuat beramal, kita rasa kita ni alim, kita rasa tu dia datang ujub, akan datang rasa ujub. Antara yang menyebabkan bila datangnya ujub ni ialah akan terhalangnya taufik Allah Subhanahu wa taala, akan terhalangnya ta'yid, pertolongan Allah taala. Sebab kalau kita dah rasa kau dah hebat, apa lagi kau perlu pertolongan Allah? Tak perlu, kau sendiri je lah. Itu. Jadi ada manusia yang macam tu, dia ujub, sentiasa berlaku ujub dalam diri dia. Sebab bila dia buat sesuatu jadi, ni aku lah ni, pasal aku lah ni, kalau tak kerana aku ni tak boleh ni kan, diri dia rasa tu ujub, akan datang rasa ujub. Jadi yang diberikan ubat kepada kita itu ialah selalu ingat ianya adalah anugerah kan, sihat anugerah Allah, kekayaan anugerah Allah kan, apa lagi, semualah anugerah. Bukannya barang milik kita pun, dia barang milik Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dapat sampai Ramadan lagi kali ni, alhamdulillah kan?
Anugerah. Bukan kerana kita tu ustaz, awak tu, saya ada doa yang hebat ustaz, doa panjang umur, siapa yang baca tak mati. Baca siang, siang tak mati, baca malam, malam tak mati. Bila mati, lupa baca. Apa dia? Surah Al-Mulk. Kan ada pernah orang cakap itu? Ada. Siapa baca surah tu tak mati. Baca siang, siang tak mati, baca malam, malam tak mati. Berarti kita pun beramal. Tengok umur saya ni sampai 80, tahu tak amalan apa yang tu? Kita dah mula rasa bahawa tu hebat. Bukan Allah yang panjangkan umur, panjanglah. Gitu. Tu apek yang duduk minum tadi kat jalan penuh tadi tu. Apek pakai seluar pendek gitu. Kat depan tu. Umur 70-80. Ada baca surah Al-Mulk? Tak baca surah Al-Mulk. Tak baca pun. Panjang juga umur bila diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada yang pada kita Allah kurniaan. Cuma kita buat baca surah Al-Mulk sebagai doa kita, sebagai kita sebagai seorang hamba ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita amalkan dia. Itu kan. Apa tu? Bukan kerana tu, bukan kerana tu. Supaya kita ni tidak rasa dengan amalan kita ni boleh jadi begini, boleh jadi begini, tak. Kata anugerah Allah. Awak solat dah duha. Awak tengok ni saya solat duha 12 rakaat tak pernah tinggal. Sebab tu rezeki saya. Kan? Dia dah mula rasa ini mesti solat duha punya pasal ni. Sebab tu pergi mana-mana motivasi, dia kata pesan pada kita, kan? Jangan tinggal solat duha. Pesanan dia tu betul, kan? Tapi janganlah ambil mahal sangat, kan? Khusus tu murah sikit je. Tak boleh gitu kan? Kalau khusus sampai 30,000 boleh bayar RM300 boleh. Oi, mana boleh? Orang itu tak payah solat duha pun tak apa. Allahu Akbar. Ni gurau dengan dia. Bukan kerana solat duha. Kata anugerah Allah. Allah Ta'ala dah tentu siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tapi datangnya duha adalah untuk menunjukkan pengabdian diri kita, datang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kerana solat duha tu. Sihat. Awak tak makan vitamin, gitu kan? Awak makan vitamin ni nanti sihat. Ramai orang yang makan mati juga, kata tu. Allahu Akbar. Kata tak, anugerah Allah baru dia hilang. Apa ni? Zikru minnah, ingat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hilanglah wujud daripada diri kita. Datang lagi, dia sentiasa datang supaya kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Malam ni dapat bangun, alhamdulillah. Hari ni dapat puasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tak adalah kita ni nak rasa, nak menunjuk, nak rasa kita hebat daripada tu. Kalau tak kerana Allah Taala pilih, kalau tak kerana Allah Taala bagi pertolongan, kamu boleh ke? Tak boleh. Kata alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tu belajar untuk menghilangkan sifat ujub dalam diri kita. Kalau kita tak ingat, lupa diri, datang lagi sifat ujub ni. Masuk dalam kitab kita 406 selain ujub. Sebelum perenggan yang terakhir tu, 2 sebelum terakhir, selain ujub. Jumpa tak? 2 perenggan terakhir, 2 terakhir, selain ujub yang atas tu. Selain ujub dan riya, masih banyak lagi sifat-sifat yang boleh merosakkan amal. Tetapi yang 2 ini merupakan asas atau sebab utama berlakunya kerosakan amal. Ada lagi sifat-sifat yang lain, tapi yang tu kecil-kecil cabang dia. Yang besarnya ialah ujub dan riya dalam diri kita. Takabur datang selepas tu. Riya baru takabur. Ujub dulu. Orang tak ada miliki apa-apa, dia tak rasa pemilikan apa-apa, dia tak datang rasa riya, tak datang rasa ujub, tak datang rasa takabur. Kita bila ada sesuatu baru kita rasa, kan, saya ada kuasa, saya ada harta, saya ada rupa, saya ada keturunan, saya, baru dia datang rasa tinggi diri. Tapi kalau tak ada, dia tak datang lah, kan? Ujub dan riya, tengok dalam diri kita.
Ada tak? Susah kena tegur sikit, merah telinga. Ada rasa ego tu. Kan? Macam saya cerita itu tentang Imam Abu Hanifah yang kena tegur daripada budak kecil. Budak kecil ni pakai terompah. Selipar kayu tu lah, yang masa tandas tu. Duduk main ketang. Imam Abu Hanifah kata, hati-hati budak, jatuh sakit. Dia tengok, oh, Tuan Imam pun hati-hati, nanti jatuh daripada tempat tinggi tu lagi teruk. Adanya pangkat, orang panggil imam, al-fadil, apa ni, sahibus samahah contohnya gitu kan. Nanti kalau jatuh daripada situ lagi teruk kata. Imam Ahli Mufarrah kata apa? Betul lah budak ni. Dia tak adalah macam kita kalau kena tegur. Kata budak ni pandai cakap, aku cili mulut sekarang. Anak siapa ni? Itu tak. Kita tak begitu insya-Allah. Kena tegur, alhamdulillah. Terima kasih awak ingatkan saya. Kadang kita terlupa. Orang kata kita ni sombong lah. Awak sombong lah. Apa pula awak kata saya sombong? Jumpa tak pernah bagi salam, duduk tunggu salam orang je. Kan? Macam kita duduk hari Jumaat tu, tengok siapa nak salam dulu ni? Dia ke kita? Dia ke kita? Itu kan? Cuba kita yang salam. Kan? Dia turun sifat ego tu. Okay. Tengok budak kecil, biar dia. Cuba kita salam budak tu, kita akan menyebabkan kita ni rasa okey kan, baru kita ada tinggi diri dalam diri kita, ada sombong dalam diri kita lagi. Kalau orang tak bagi salam, biar je. Kalau kita bawa kereta, kalau kau tak angkat tangan, biar aku tak angkat tangan. Dan lagi-lagi sekarang ni semua orang kereta cermin hitam, macam mana nak angkat tangan? Nanti kita lalu, ustaz, orang duk lambai ke dia, ustaz tak tengok langsung. Tengok macam mana kereta awak cermin hitam. Itu macam mana nak hampa tu. Susah juga ada cermin hitam ni. Biarlah nampak sikit, nampak tu, jangan gelap sangat. Gelap sangat ni. Kalau gelap boleh masuk je dalam taman, masuk dalam kampung, buka cermin tu, cermin. Jadi jumpa. Tapi kita tu kan, Allahu Akbar, ada sifat tinggi diri, tak nak tegur. Ada orang cakap gitu pada kita, kita marah. Kita tengok betul-betul, oh rupanya ada penyakit tu betul. Ya Allah, ada penyakit tu betul. Dia dah beritahu dah penyakit kita. Terima kasih awak beritahu saya, kalau tak saya tak perasan saya ni sombong. Terima kasih. Awak ni kan, sepanjang kita kenal, kedekutnya. Tiap kali kita jalan sama, awak tak pernah belanja. Aku je belanja. Engkau bila nak belanja? Kan? Bila kita jalan dengan orang ni, kita akan tahu kan. Bila musafir panjang, kita tahu. Kan? Asyik tertinggal dalam kereta. Tertinggal kat saya. Awak ada sifat sombong. Allah Ta'ala tak suka sifat kedekut. Allah Ta'ala tak suka orang yang ada sifat kedekut. Tapi kalau kita tegur gitu, apa kata korang? Kalau dia kata pada kita, dia tengok betul. Oh, ada sungguhlah, memang 10 kali keluar, sekali pun tak pernah belanja orang. Dia berkira, habislah ni 3-4 orang ni belanja berapa ringgit aku. Okay. Orang belanja dia tak kisah. Orang belanja dia tak kisah. Itu ada sifat kedekut tu. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhl. Orang yang kedekut dan dia suruh orang kedekut. Jangan keluar infak, jangan bagi orang. Dia kedekut. Allahu Akbar. Kadang kita dah jumpa dah penyakit tu, tapi kita tak nak mengaku. Ni pun susah juga. Dah ada penyakit, orang beritahu kita terima kasih. Kita pergi doktor pakar, berbayar ratus ringgit, RM1,000 semata-mata untuk doktor beritahu kita sakit apa. Sakit apa? Saya datang ni, saya nak tahu saya sakit apa. Dia beritahu, kalau kita datang kita sakit, doktor kata awak tak ada sakit apa. Orang bayar mahal-mahal tapi tak beritahu sakit apa. Kita sakit. Kita sama juga dengan penyakit rohani ni. Ada kita bila dah jumpa kesan sakit, awak ada sakit ni, awak ada ni, terima kasih beritahu saya. Kalau tak, saya tak perasan saya ada sifat sombong, saya ada sifat kedekut. Terima kasih. Ada sebab kita ni ada benda yang kita terlepas pandang. Yang saya tahu, awak tahu. Ada yang saya tahu, awak tak tahu. Ada yang saya tak tahu, awak tahu. Jadi mesti kita dengar juga daripada orang lain tentang diri kita ni. Kata bagus kan.
Tapi antara sifat besar yang merosakkan amal ibadat ni sebab inilah ujub dan riya. Kenapa rosak? Sebab kita dah buat amal ibadat. Dah banyak kita buat. Wah, ustaz Isnin Khamis tak pernah tinggal ustaz. Dia tak pernah tinggal saya ustaz. Dia dah. Sebab apa dia boleh cakap begitu? Sebab dia dah buat lah. Dia dah buat. Kan? Bangun qiyamullah. Apa tidur je. 3.4 bangun qiyamullah. Jangan tu lah. Sebab apa dia berani bercakap? Sebab dia dah buat. Dia dah miliki. Dia miliki. Maka datang rasa ujub. Bahkan kalau tu lagi jadi riak lah. Bila ada ujub kemudian jadi riak, nak tunjuk pada orang. Orang sekarang ni ramai tuan-puan, termasuk kita pergi mana-mana je ambil gambar, masuk dalam Facebook, dalam tu buat kenangan. Contohnya buat kenangan, simpangan keluarga kita cukup album kita je. Termasuk satu dunia dalam tu. FB satu dunia kan. FB kalau kita masuk satu dunia kan, orang boleh tengok satu dunia kita tu. Ini nak tunjuk siapa kan? Pesan pada anak dapat SPM bagus, 8A 10A, tahniah nak kan. Ini hanya permulaan perjuangan kehidupan, belum lagi pengakhiran. Anak kau kat depan ni cakap tahniah nak, tak perlu masuk dalam tu pun kan, gitu. Tapi tak adalah ustaz nak bagi motivasi pada orang lain supaya tu. Ikutlah. Tapi kita lebih tahu tentang diri kita kan, bila kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini nak sampai bulan puasa ni, bulan Ramadan, kan? 3 tahun dah tak berhari raya. Ni kan, tukar langsir, tukar tu, ambil gambar masuk. Apa salahnya alang-alang 3 tahun kita beraya sekali? Kita kan ayat. Jadi apa tujuan? Nak berniaga apalah, dia memang nak jual kan, nak jual langsir, dia ambil lah gambar banyak-banyak. Rumah kita nak jual apa dia? Jual apa-apa kita tak jual. Dia nak apa tujuan dia tu? Masing-masing kena lihatlah. Tak boleh kita nak kata pada orang. Kalau kata pada orang marah. Tapi kita kata pada diri kita tak apa. Awak ada sombong. Kata pada diri kita, awak ada riak, awak masih ada ujub, awak ada hasad dengki. Tengok tak boleh orang dapat kereta baru, dapat harta, dapat anak, dapat kejayaan apa-apa. Tak boleh awak rasa sakit hati. Ada sakit lah tu. Ada sakit selalu gitu. Tengok orang, doakan kebaikan dia. Nak hilangkan penyakit tu, kena sentiasa doakan tu. Tengok dia, doakan kebaikan. Di negara Arab, dia kalau beli kereta baru sampai dia gantung slipper kat bawah. Perasan tak kalau kita pergi negara Arab, dia gantung slipper kat depan kereta tu, bawah kereta ke lori ke apa, dia gantung slipper ataupun kasut satu bawah tu. Tu untuk supaya orang tak tu, orang tengok apalah kereta baru gantung slipper. Dia anggap macam nanti jadi sial ataupun jadi penyakit ain. Bukan itu cara dia, itu bukan cara sebenar. Ni kefahaman dia. Jadi kat kita pun ambil gantung juga. Tak tahu apa, gantung teddy bear. Pasal tengok pernah orang gantung teddy bear belakang kereta yang bawah bahagian bawah tu, gantung apa-apa lah. Apa tujuannya tu? Allahu Akbar. Masing-masing lah tu. Tapi kalau kita nak baiki hati kita, baiki ibadat kita, baiki kehidupan ni supaya kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda inilah yang harus kita bersihkan daripada diri kita, sebab dia menghalang kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian guru mengatakan bahawa manusia wajib memelihara amalnya daripada 10 perkara. Yang pertama, munafik. Allahu Akbar. Janganlah ada sifat munafik ni dalam. Tengok ciri-ciri munafik dalam, kan? Ada tak dalam diri kita munafik? Kita bukan orang munafik, tapi ada sifat munafik. Kita bukan munafik, tapi ada sifat munafik. Kalau boleh sifat tu pun kita tak nak ada dalam diri kita. Kalau janji, tepati. Jangan dicapati. Gitu kan, janji. Amanah, jangan dikhianati. Gitu. Ni amanah, jagalah elok-elok. Amanah kita sebagai suami, amanah kita sebagai seorang isteri. Contohnya kan, seorang isteri jangan keluar rumah
Bila suami tak ada, nak keluar rumah minta izin, dia keluar juga. Saya mana keluar bang? Saya tengok awak ada kat Merata. Mana dia dekat Merata? Dia duduk kat rumah je, tapi dia ambil gambar tu kan. Orang, dia seolah macam orang pergi. Orang tengok je isteri kita tu. Cantiklah isteri kau, pandainya dia hias rumah, pandainya dia solat, pandainya dia tu, macam-macam. Awak ni tak jaga diri. Awak kan isteri saya, janganlah tunjuk pada orang lain. Tapi orang kadang tak perasan benda tu. Dia buat kan? Anak perempuan kita pun sama, jangan buat itu. Kita orang lelaki ni masuk gambar, bukannya orang nak tengok sangat. Dia masuk, ada orang nak tengok kita ambil gambar betul. Tapi kalau masuk orang perempuan je, mesti tengok. Allahu akbar. Ni kena jaga. Takut-takut dalam diri kita ada sifat munafik ni dalam diri kita. Yang kedua, riya. Yang ketiga, ikhlas tetapi mengandung riya, campur. Kan? Ada udang di sebalik batu, ada udang di sebalik mi. Gitu. Ikhlas tapi ada mengandungi riya. Ada sikit sebahagiannya nak. Sebenarnya saya nak ajak dia buat amal ibadah, ustaz. Jadi dalam waktu sama ada riya. Gitu kan? Aduh, ni hati-hati. Allahu akbar. Mengungkit-ungkit. Dah bagi sumbangan, lepas tu cakap qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, khairun, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan cacian. Sehat, tak pergi kerja, malas, ambil duit, pergi main jauh-jauh. So, dia bagi duit, dia bagi sumbangan, diikuti dengan caci maki. Apa? Malas. Kata kalau tak nak bagi, tak payah bagi. Kalau nak bagi, bagilah. Tak payah kata tu, tak tu. Sebab dia menyakitkan hati. Jadi orang Ta'ala sebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik, dan selalu doakan maghfirah pada dia, dan bagi. Ya Allah, mudahkan dia, ya Allah, lapangkan rezeki dia, ya Allah. Kita bagi. Tapi jangan ada kata-kata yang menyakitkan hati. Sekali tak apa lagi, dua kali tak apa lagi, tiga kali nak cakap juga. Kan ujiannya macam tu datang. Allahu akbar. Jadi jangan ungkit-ungkit. Bagi jangan ungkit. Ungkit habis ya. Kita ungkit habis ibadat kita tu, yang kita tu. Kita lu ungkit-ungkit, habis dia punya tu, pahala kita habis terbatas. Yang kelima, mengganggu orang lain. Yang ganggu orang lain, daripada sekecilnya hingga sebesarnya. Bahkan disebut sebagai orang yang beriman ni ialah, antaranya ialah dia buang benda yang mengganggu laluan orang, duri, batu dan sebagainya. Dia buat tanda keimanan. Apatah lagi kita pula yang tu, dia bukannya bantu supaya orang senang, dia buat susah ke orang. Dia mengganggu orang. Letak kaca tengah jalan, buat macam-macam. Tu ni mengganggu orang lain. Parking dua ambil sesuatu, pernah jumpa? Pergi, kita dah tak ada parking, dia parking dua lubang, dia parking tengah-tengah. Pernah jumpa kan? Kita pun kata, apa orang ni tak ada otak ke apa. Kita cakap dosa, kita maki dia, dosa lah. Tapi dosa tu disebabkan dia buat. Jadi kita kalau kita nak buat, jangan kerana kita orang berdosa. Jangan kerana kita orang berdosa, kerana kita buat begitu. Parking elok-elok. Saya tengok ramai yang masuk daripada Singapura. Dia Singapura ni, dia nak buang puting rokok pun dia takut. Kan? Rokok buang. Tu sampah dia tak berani tu. Masuk Malaysia, dia bawa bas tu, saya pernah ikut daripada nak pergi ke Kuala Lumpur, bas Singapura. Kan? Buka cermin je, pom, dia campak sampah keluar. Potong pon. Apa kat negara kau sampah kecil pun tak berani buang, kat ni dia buang. Dan kita ada sikap yang macam tu. Sikap yang macam tu tak boleh buat itu, sebab dia mengganggu orang.
menyusahkan orang. Dia tengok orang yang beriman ni dia ajar sampai begitu sekali supaya tidak rosak amal ibadat dalam kehidupan. Rumah kita nak buka dengar lagu, buka perlahan. Nak dengar Quran, pukul 2 pagi kau buka Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pukul apa? Pukul 2 pagi. Wah, tu orang jiran duk tidur apa semua. Apa tak boleh buka kuat ustaz? Kan Quran tu. Kata Quran pun tapi waktu tak kena. Pukul 2 pagi kau buka Quran macam tu, hukum dia haram. Hukum haram juga ustaz. Quran mana boleh haram? Bukan Quran tu haram, tapi perbuatan kamu mengganggu orang tu jadi haram. Jadi ibadat ke? Dia tak jadi ibadat dah. Itu kan. Baru kita faham, oh mengganggu orang pun merupakan ibadat. Kalau rosak ni apa tak? Kamu buat ibadat apa kalau sampai mengganggu orang? Itu kan. Sebab tu kita dalam solat itu jangan baca kuat-kuat sangat. Ya, umat muka belakang ni kita baca sekadar dia bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar kita cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu pula tu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita kat belakang. Tu kan baca kuat. Mengganggu dalam ibadat pun boleh menjadi mengganggu, rosak ibadat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tak perasan buat kan, apa ini hak aku nak baca kuat, biarlah baca. Tak boleh kan, baca sekadar kita je. Jangan sampai ganggu orang lain. Orang nak baca Fatihah pun tak jadi. Dia baru baca dia campur lagi, ulang lagi, kesian kawan tu dah. Mengganggu orang lain. Dalam ibadat dah mengganggu, apatah lagi kan? Benda-benda yang berbentuk duniawi, urusan duniawi. Saya suka sangat ustaz, kereta bunyi kuat, keluar anak-anak muda main motor. Allahu Akbar. Dulu saya pernah pinjam motor orang tu, bunyi-bunyi kuat tu macam hebat rasa kan, motor RZ. Wah, tarik. Atau berapa orang lah yang sumpah aku ni. Angkat tangan doa tengah-tengah maghrib, engkau dah pecut, dia angkat tangan, ya Allah mampus budak ni. Habis dah kan. Sebab dia mengganggu orang, sampai mengganggu orang lain dalam kehidupan kita kan. Itu pakai minyak wangi macam-macam lah. Pakai minyak wangi untuk kita cukup lah. Orang lelaki okey lagi, perempuan minyak wangi, ya Allah, dia lalu semua orang lelaki akan pusing. Wanginya bini siapa tu, hukum dia haram, hukum dia kan. Allahu Akbar. Kena tu juga ganggu, macam-macam gangguan lah. Jangan buat ganggu ke orang, sebab dia merosakkan amal ibadat kita. Ni benda yang kecil daripada riak dan ujub yang kita tengok, oh rupanya ni pun boleh mengganggu ibadat kita. Yang keenam, berbuat sesuatu yang akan disesali. Buat jadi penyesalan pada kita. Yang buatlah kalau buat rosak ibadat kita. Sifat ujub yang kita tengah bincang ni. Yang ke-8, menyesali sesuatu perbuatan. Buat patut menyesal. Benda baik buat, tak payah menyesal lah. Sesal aku tolong kau, sesal aku bagi duit ni pada kau. Kalau buat tak payah menyesal lah. Benda baik buat, tak apa kan. Sesal dia, engkau ni tak semayang tapi aku bantu engkau. Tak apa kan, bantu dia, insya-Allah moga-moga dia jadi baik. Saya selalu tu, ada orang dia pergi minta duit zakat dengan duit zakat. Bawah tu dia kena declare, saya sebenarnya fakir miskin apa semua dia punya tu kan. Dia tengah mengaku. Kata kita kalau jadi pegawai, terangkan pada dia tu, cik, kat situ tu tanda tangan mengaku bahawa memang kita ni doa memang kita ni lemah dan sebagainya. Tu tengok tu yang tu. Itu doa tu cik. Kalau kita tipu selamanya kita jadi macam tu, cakap tu kan, supaya dia tak makan hak orang. Tapi kalau dia nak ambil lah. Moga-moga dengan yang tu membersihkan diri dia daripada sifat tadi, sifat kedekut ataupun sifat yang tadi tamak tadi kan, buat tamak. Dalam masa PKP baru ni kita tengok ada orang yang benih sifat tamak, masya-Allah. Beras kat rumah dia dah dapat sumbangan untuk tu 10 20 kampit, datang ambil lagi.
Dan kita jumpa orang yang memang dia hatinya yang memang baik. Bila dia dah ada satu kampit, dua kampit, datang lagi bantuan, dia tak ambil. Dia tak ambil. Dia bagi pada orang lain. Saya dah ada, saya dah dapat dua ni, dia makan. Ada orang fikir, nanti kalau kita PKP kena setahun, macam mana nak beras tu dia tahan sebulan je. Masuk bulan kedua dah keluar kutu. Tak boleh tu. Ataupun kita sebenarnya hidup hari ni je, esok belum tentu boleh makan tu kan. Tapi ada orang jenis fikir, tak apa, ambil banyak nanti kan. Ada jenis macam tu. Jadi Allahu Akbar. Tapi kita ni kalau dah bagi-bagilah, tak payah menyesal. Menyesal aku bagi pada dia, tak payah menyesal. Kita bagi, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak buat apa, dia buatlah. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu disesali. Yang kesembilan, lalai. Dua perkara Nabi sebut, maghbunun katsirun minan nas. Dua perkara yang manusia ni selalu lalai. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Sihat dan lapang. Bila sihat dan lapang je datang, contoh saya bagi, kita kalau kerja ni sibuk, tapi kalau cuti kan dah lapang, bawa Quran balik rumah, berapa helai kita boleh baca Quran kalau balik kampung. Kadang-kadang nak pegang Quran pun tak terpegang kan, sebab lapang, duduk sembang, tak ada tu. Sampai ke malam dah. Dah baca Quran belum? Belum baca. Dah zikir belum? Belum. Dah salawat belum? Belum. Sebab apa? Lapang. Lepas tu sihat. Sihat. Jadi mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala kan? Mereka yang kenal Allah Ta'ala, mereka suka lebih diuji dalam keadaan sempit, contoh, ataupun sakit, ataupun bermasalah. Sebab dalam keadaan tu mereka akan banyak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita kalau sakit macam mana? Orang nak ajak pergi shopping, window shopping, jom pergi shopping kan? Sakit tak boleh pergi, mana nak tu. Tapi kalau kita sihat, jom kan, pergi sana pergi sini, lalai kita. Lalai. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut apa? Tentang solat dan zikir. Fa idza qadaytumus salah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus salah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ni berkaitan dengan peperangan, sembahyang dalam keadaan berperang. Masa berperang pun kena sembahyang. Allah Ta'ala sebut fa iza qadaitumus salah, bila kamu dah selesai solat dalam keadaan takut tadi solat dengan takut, ada yang rokok, ada yang berdiri tegak, ada sujud, lepas tu baru dia ni bersama dengan Rasulullah untuk solat. Jadi kedudukan solat yang macam tu, bila kamu dah selesai, fazkurullah, ingat Allah masa berdiri, masa duduk, masa berbaring. Selepas tu bila keadaan tenang balik, fa izat ma'nantum, bila keadaan dah tenang, aqimus salah, dirikan solat macam biasa balik. Inna salat kana lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib kepada orang mukmin ni waktu tertentu. Maghrib, asar, zuhur, sampai waktu solat macam biasa. Tak ada lagi lah solat macam dalam keadaan. Cuma dalam ayat tu, daripada ayat awal saya baca awal tu sampai ke akhir tu, Allah Ta'ala cerita dalam keadaan apa pun kena ingat Allah. Dalam keadaan peperangan ingat Allah, dah lepas tu pun kamu kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada tu kamu tenang, solat balik macam biasa. Ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berada dalam keadaan lalai. Duduk. Saya kata, kita ni kalau duduk diam tak ada apa, nanti dia kosong, menerawang. Jadi biarlah kat tangan kita tu ada tasbih. Awal-awal kita tu, nanti ustaz orang kata tu lah, orang kata ni. Orang tak kata lah. Bila dah kita dah biasa pegang tu, mungkin kali pertama dia nampak kita, kuatnya tinggal tasbih, tak apalah. Tapi bila kita dah nampak kita dah macam tu samanya, dia dah tak kata apa dah. Kita bawa. Bila dia ada kat tangan, kita pegang ataupun kita tengok dia pun dah tergerak hati untuk Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak tu kan. Kata rupiah kita pakai, orang kalau kena tertuduh di mahkamah, kenapa dia pakai kopiah haji? Ni tanda orang baik kot kan. Pakai kopiah ni tanda orang baik. tak pakai kopiah tak apa. Tak apa sebenarnya. Tapi kenapa orang pakai?
Mungkin lumrah masyarakat ni, dia kata orang taubat macam mana orang nak taubat? Pakai kopiah solat. Jadi ni tanda orang baik lah kan. Tanda orang baik. Saya pernah cuba ni pakai kopiah dan tak pakai kopiah. Lalu tol yang Skudai kita tu, yang nak turun ke Silong sana tu, RM2.10 masa tu. Sekarang ni berapa? RM2 berapa sen kata, lebih kurang. RM2 berapa dah. Dulu saya lalu banyak kali sebab anak hantar anak ke tu. Hari pertama saya lalu, saya cabut kopiah, bagi duit. Nanti juruto tu perempuan, dia tak kat kita ni. Gitu. Dia pegang gitu tu. Dia tak rasa tu. Esok saya lalu pakai kopiah. Nanti bila dia letak duit, okey juga yang ni. Maksudnya dia menyebabkan kita tak buat benda yang maksiat, buat dosa. Itu tak tu. Saya nak langgar lampu merah pun saya cabut kopiah. Kan? Oh, tak sempat. Pecut, cabut dulu sini. Sebab bila kita pakai nanti orang kata apa? Wah, Pak Haji tu, ustaz tu langgar lampu merah supaya tak timbul fitnah kan. Dan benda ni pun ada, dia mengingatkan rupanya. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Taala kan. Pakai kopiah. Cuba pakai kopiah masuk bar. Pakai kopiah jalan, pakai kopiah ni masuk bar. Kan? Tempat orang disco, tempat orang tu kita pakai kopiah masuk. Oi, apa ni? tak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada benda yang kita perlu buat supaya, kenapa sama betul? Sebab nak ingat Allah. Sebenarnya ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan buat kerana tu. Bagaimana? Saya cadangkan supaya kita adalah tasbih kat tangan kita tu, biar pegang je. Lama nanti orang tak kata apa pun, kita pun tak perasan pun. Pegang. Orang Arab macam tu, dia pegang je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama jadi benda dia membantu hati kita untuk ingat pada Allah Subhanahu Taala, tidak lalai. Yang 10, takut menghadapi hinaan. Kan, buat benda-benda kita takut kena hina dan sebagainya kan. Allahu akbar. Apa, angkat sampah tak ada masalah kan. Orang perlaki sapu rumah ataupun jemur baju, jemur spender isteri dia, malu tak? Jemur spender isteri apa? Kita apa yang kamu tu? Rasulullah sendiri pun dia sapu tu, susun slipper kan, kemah rumah. Rasulullah tunjuk kata, apa kita pula takut? Takutnya nak orang tu je. Benda tu salah ke? Kalau benda salah betul lah kan? Benda maksiat memanglah kita tu. Tapi kalau benda betul, apa yang kamu takut kena hina? Takut kena hina. Kata ada yang macam tu kan. Allahu akbar. Dia boleh menyebabkan ibadat kita terganggu, rosak amal ibadat kita. Adapun lawan daripada yang 10 itu ialah kena ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam memohon pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul kerana Allah, bukannya buat ibadat kerana sesuatu yang lain. 3, penuh keikhlasan. Ikhlas datang bila kita nampak Allah. Hanya buat sesuatu nampak Allah Subhanahu Wa Taala, baru datang ikhlas. Kalau tidak, kita nampak diri kita, kita nampak sesuatu yang lain, tak datang ikhlas. Mesti kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatkan lagi diri kita. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kerana-Mu ya Allah, bukan kerana yang lain. Semua Allah Taala tahu. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 286 kita baca dalam tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu, sekiranya apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan, wa in tukhfu, ataupun yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu. Allah nak latih diri tu supaya dia betul-betul ikhlas tu kan, kena latihan. Tak boleh tu saya memang ikhlas ustaz, cakap ikhlas pun dah tak ikhlas. Saya memang ikhlas ustaz, kalau tak ikhlas saya tak buat ni ustaz. Yalah, kalau ikhlas diam je lah.
Nak beritahu ustaz lah supaya ustaz tahu ustaz saya ni ikhlas. Yelah, simpan je lah ikhlas tu. Tak nak lah, tak faham lagi. Ikhlas ni kita dengan Allah Ta'ala je. Ya, dia tanam dalam-dalam. Nanti dia orang tak tahu kita yang buat ustaz. Macam mana? Tak apa, Allah Ta'ala tahu. Tak apa, tak. Ni, yang ni tak seronok ni ustaz. Nak kena. Dia nak itu juga. Kata dia penuh ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tak apalah, orang tak tahu pun tak apa. Tak tahu. Sampaikan dengan apa? Sedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Macam mana tangan kiri tak tahu? Ini tangan kiri tahu. Apa maksudnya? Simpan, jangan beritahu pada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susahnya kita kan, kecuali nampak Allah, buat kerana Allah sungguh-sungguh, datanglah penuh ikhlas. Yang keempat, menyerahkan segala amalan kepada Allah Ta'ala. Tak apa, jangan rasa menyesal tadi yang ni, serah pada Allah Ta'ala. Kita berurusan dengan Allah Ta'ala. Dia nak buat apa, dia buat. Ustaz, nanti dia ni ambil ni pergi mana ni, derma ni bawa pergi ke mana ni, beli kereta baru kau, beli helikopter. Dulu ada kata beli helikopter guna nama tahfiz, tapi lepas tu beli helikopter. Beli beli kereta mewah, beli rumah mewah. Masya Allah. Macam mana tu ustaz? Menyesal saya bagi. Tak payah menyesal. Yang kita bagi tu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Tengok budak, saya tengok budak yang dulu dia jual bam apa semua di Shell, Petronas apa, nampak tak budak-budak yang tu kan? Ada setengah tu dia pegang je budak tu, ni kau siapa? Kesian budak tu, ya Allah kan. Budak tak tahu apa, cakap elok-elok dia kan. Nak beli, tak nak beli tak. Kalau kita nak tu, buat report polis, suruh polis cek. Jangan kita mengeluarkan perkataan-perkataan kesat pada tu. Sian budak tu, yang buatnya belakang, yang belakang kan. Yang ni budak ni tahu apa dia ikut je kan. Azan dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Kita habiskan bahagian ni. Yang ke apa tadi? Yang kelima, menjaga diri jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jaga diri. Ada satu benda yang kita mudah ingat. Jaga hak Allah dan jaga hak manusia. Jaga hak Allah ada 4. Jangan kafir, jangan munafik, jangan musyrik, jangan fasik. Ada 4. Jaga hak manusia 1. Apa yang kamu tak suka orang buat pada kamu, jangan buat pada orang. 1. Yang jaga Allah 4. Jangan kafir, jangan munafik, jangan musyrik, jangan fasik. 4. Hak Allah. Dengan manusia 1. Apa yang kamu tak suka orang buat pada kamu, jangan buat pada orang. Kan? Tak sukalah awak buat sini pada saya, jangan buat gitu pada orang. Mudah kita kan. Kalau saya tak suka awak cakap pasal saya, awak jangan cakap pasal orang. Itu kan. Awak ni suka hina orang, awak jangan hina orang. Itu itu mudah. Jangan buat orang. Kalau awak suka tak orang panggil awak gitu kan, gendut, dia panggil, botak, dia panggil. Kita suka tak orang panggil kita gitu? Tak suka. Tak suka, jangan panggil orang. Pendek, jumpa, pendek, hitam kan. Bilal hitam. Rasulullah tegur para sahabat. Sebab apa? Nampak Bilal duduk panjat pokok. Bilal ni kecil, kaki dia kecil-kecil. Orangnya rambut kerinting, rambut macam orang Afrika, rambut hitam, naik pokok. Sahabat-sahabat tengok kaki, suka, gelak. Rasulullah kata apa? Tapak kaki dia bunyi dalam syurga. Bilal, tapak kaki dia dah bunyi dalam syurga. Maksudnya dia dekat Allah, di sisi Allah, sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu jauh dengan dia. Jangan hina. Jangan hina. Tengok hitam budak ni, gelapnya, rambut keriting macam Maggie kan. Panggil, Maggie, awak suka tak orang gelar gitu? Awak tak suka, jangan. Saya termudah. Dia pesan pada diri kita dengan anak-anak sebenarnya, apa yang awak tak suka orang buat pada awak, jangan buat pada orang. Itu. Pegang hidup tu, pegang prinsip tu. Pergi mana-mana pun, awak suka tak orang buat gitu tak? Tak suka, awak jangan buat gitu pada orang.
Tapi manusia ni dia tidak. Dia tak suka orang buat pada dia, tapi dia suka buat pada orang. Gitu kan? Ni jahat kita ni. Allahu Akbar. Jangan kita ni sampai begitu sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat ni semua dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membulatkan tekad. Buat apa-apa kena fokus, kena bersungguh. Ada orang dia tak yakin. Kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, macam mana Ustaz? Jangan campur urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang urusan kita buat je sungguh-sungguh. Allah yang menentukannya. Macam mana tu ikutlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting bahagian kita buat. Ustaz, tengok ni Ustaz, saya tak buat pun jadi juga. Kalau buat tak jadi, ni tak buat jadi. Tak. Buat urusan kita ni. Ustaz, kalau kita nak dimasukkan dalam syurga, masuk juga syurga Ustaz. Allah Ta'ala dia akan masuk juga syurga. Walaupun kita tak apa jaga solat ke apa, kalau dia nak masukkan kita dalam syurga, masuk juga. Itu pegangan yang salah macam tu. Itu pegangan salah. Mana kau tahu? Mana kau tahu Allah Ta'ala akan masukkan kau dalam syurga? Tapi kalau kamu ikut perintah Allah, pasti kamu akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut je kita buat apa yang Allah Taala perintah. Dia nak letak kita kat mana pun tak kisah. Yang penting Allah redha pada kita. Kita cari redha Allah Taala. Habis kalau kita buat amal ibadat masuk neraka juga macam mana Ustaz? Tak apalah. Kalau Allah Taala nak letak kita dalam neraka, tapi Allah Taala dengan sifatnya pemurah Maha Penyayang ni tak buat begitu. Tapi kalau dia nak letak tak apalah, sebab dia Tuhan kita. Tak apalah. Sebab dia pencipta kita. Dia tu. Kita cakap macam tu supaya dia ni tak pertikaikan nafsu kita ni, tak pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak nanti dia buruk sangka dengan Allah. Habis tak boleh tu. Kena bulat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati kebaikan dan jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tu kadang-kadang bila dia perhatikan orang lain, dia tak nampak kebaikan yang Allah Taala bagi padanya. Asyik dia je dapat Ustaz. Kaya, pangkat, anak, macam-macam dia dapat Ustaz. Kita dapat apa Ustaz? Dia kata sampai buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bahaya. Tengok balik diri kita, macam-macam yang Allah Ta'ala bagi. Sebenarnya pada setiap pemberian dan setiap apa yang Allah Ta'ala tak beri, sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Boleh faham kan? Apa yang Allah Ta'ala beri dan apa yang Allah Ta'ala tak beri, sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Contoh, tangan kita, jari kita ni, ini Allah beri, ini Allah tak beri. Ni Allah tak buat ni. Dia tak buatkan ni. Dia kosongkan ni. Maksudnya dia tak bagi lah. Ni yang ni. Kalau dia bagi lagi, dia bagi lagi, apa jadi? Makan nasi macam mana kita? Pakai macam kaki itik kan? Kan? Baru kita faham apa yang Allah Ta'ala beri dan apa yang Allah Ta'ala tak beri itu sebenarnya satu pemberian. Kenapa saya tak diberi begitu? Sebab awak diberi sesuatu yang lain, yang lebih baik daripada pemberian itu. Tu kan. Tapi kita tak nampak itu sebagai satu pemberian. Asyik dia je dapat Ustaz. Niaga dia yang maju, kita ni tak jadi ni apa. Dia tak nampak itu satu pemberian. Saya tu cerita seorang kawan saya dulu masa belajar diploma. Dia masa diploma kena buang daripada situ. Kena buang. Kalau tu habislah masa depan kau habis. Tak, dia kena buang sebab dia masuk. Dia tak yakin dengan jawapan dia. Dia bawa kertas kecil juga masuk. Jadi waktu dia nak cek jawapan dia tu dengan yang dia bawa ni betul ke tidak, waktu dia keluarkan tu pensyarah lalu. Meniru. Padahal dia dah tulis. Jawapan dia dah ada. Cuma dia tak confident yang dia tulis tu betul ke tidak. Dia ambil kertas tu, tengok, betul. Masa dia tengah nak banding tu, pensyarah lalu. Dia tangkap. Bila tangkap dalam peperiksaan meniru dengan bukti yang ada, kena buang. Itu je dia punya kes. Tapi sekarang dah jadi Profesor Madya. Dia kena buang di situ. Lepas tu dia sambung ke UM, dapat ijazah, lepas tu buat master, buat PhD, mengajar di sebuah
universiti sekarang ni, jadi profesor media. Kita tengok. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak kerana kehendak Allah Taala begitu, Allah Taala tahan kamu sini, Allah Taala suruh kamu pergi sini. Kalau dia tak buat begitu, kamu tak jadi macam tu. Gitulah gitu. Jadi kena faham dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat macam-macam dah nikmat yang Allah Taala bagi pada kita ni, ya Allah. Kalau kamu hitung nikmat Allah Taala, kamu tak dapat hitung semuanya. Kira semua berapa nikmat Allah Taala, tak mampu kita nak tu. Tak tu. Bagi lautan jadi tinta pun law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kita baca surah Al-Kahfi tu. Kalau kami jadikan lautan sebagai tinta, kamu tulis nikmat Allah Taala ni, dah habis satu lautan dan digantikan dengan lautan lain pun, tu pun tak akan habis lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi kita rasa, apa yang aku dapat ni ya Allah? Tak nampak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, alhamdulillah. Yang ke-8, menggunakan waktu sebaiknya untuk beramal. Waktu muda, waktu kita ada kelapangan ni, masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, alhamdulillah. Jangan lalai, jangan berada dalam keadaan yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok TV sekejap-kejap cukup, jangan lama sangat. Nak tidur tengok lagi telefon, sampai tak ada tidur ustaz. Tidur tengok lagi cerita kat telefon tu. Tidur je lah. Macam mana nak tidur? Macam mana nak tidur cepat? Baring je baca surah Al-Mulk. Ya, Tabarakallazi cepat pula tidur. Maksud tu kalau tengok tu lambat tidur. Kata kalau gitu zikir dengan tu insya-Allah cepat tidur. Tak tinggallah tu telefon tu. Dah lah tu. Dunia ni tak ke mana pun kalau awak dah tahu berita tu pun. Tak tu. Nak tahu apa lagi? Tidur. Tidur je lah. Mata tahu tidur malam ni dah tak bangun lagi dah. Tidur. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guna waktu sebaiknya untuk beramal. 9, mengagungkan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat. Kalau kita hilang daripada hidayah taufik Allah Subhanahu Wa Taala ni, rugilah kita. Tak ada tu. Jadi manusia yang sesat di dalam perjalanan ini. 10 terakhir, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bimbang dengan orang lain. Kalau manusia hina kita, tak ada masalah sangat. Tapi kalau kita dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak maju tapi kita ikut Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa. Daripada kita maju tapi kita tak ikut perintah Allah Taala. Contoh, tuan-puan tengok yang tu yang terbaru, orang buat filem Mentega Terbang. Mentega Terbang itu satu filem yang masya-Allah boleh merosakkan akidah. Itu tak boleh tu. Nak maju jangan sampai macam tu. Akhirnya, kenapa saya tak boleh masuk makan kedai awak? Tak boleh, makanan dia tak halal. Tak apalah, kita orang moden tak payah kira halal haram. Yang penting kenyang. Itu tak boleh. Ataupun sekarang ni kenapa orang tu dia boleh pakai seluar pendek jalan, seluar pendek kaki panjang tu. Seluar pendek kaki panjang. Dia suka pakai tu. Sekarang pun dia pergi ke jabatan-jabatan kerajaan nak pakai gitu. Dia ada etika dia maksud dia tu tak boleh pakai seluar pendek, pakai skirt pendek masuk. Bila orang tahan dia marah pula. Ikut saya lah, ini pakaian saya. Itu tak boleh, ada etika dia. Awak nak masuk universiti, tak boleh pakai skirt. Pakai skirt. Budak Cina ke India nak pakai seluar yang tu tak boleh sebab ada undang-undang dia. Dia nak ubah tu. Tiba-tiba ada orang Melayu, kita orang Islam ni rasa nak pakai juga gitu. Kenapa saya tak boleh pakai? Dia boleh pakai. Tak boleh kan? Allah Ta'ala kata tidak boleh memaksa. Tak boleh paksa orang. Dia baca umum. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak masuk Islam tak boleh paksa. Tapi kamu bila dah masuk Islam, memang kena paksa lah. Solat wajib. Paksa tu kan. Kalau tak boleh paksa macam mana? Tak boleh paksa. Oh tak boleh. Kenapa awak paksa saya semayang? Kau Allah Ta'ala kata jangan paksa. Kata salah faham ni. Awak kerja
daripada pukul 8 hingga pukul 9 hingga pukul 4.30 atau pukul 5 petang. Awak kerja, tiba-tiba awak kata, ikut saya lah nak masuk pukul berapa. Kalau awak tak masuk lagi kerja sini, memang ikut awak. Ikutlah awak nak masuk pukul berapa pun. Tapi bila awak dah masuk kerja, mesti ada peraturan. Pukul 9 hingga pukul 5 awak mesti bekerja. Kena paksa lah tu. Baru kita faham. Oh iyalah, memang ada peraturan kan, tak ada peraturan. Jadi kita dalam bab ni dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Taala kata boleh, orang kata tak boleh, tapi manusia kata boleh. Allah Taala kata tak boleh, tak boleh. Allah Taala kata haram, manusia kata halal. Tak boleh, Allah Taala kata haram. Kata ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa dia kata kita ni tak maju. Tak maju, kan? Contoh dulu orang makan pakai garpu, kita makan tak ni nak masuk tangan. Tak maju. Awak nak makanlah, tapi jangan ngata orang. Awak nak makan tangan, makanlah tangan, tak ada masalah. Makan tangan biasa. Tapi kita rasa macam bila makan tangan nanti orang kata hina dan sebagainya. Tak. Boleh makan tak dengan tangan kita ni? Boleh. Orang Cina tak boleh makan, tak pandai makan. Nanti kalau kita buat jamuan, panggil tamu kita, jiran-jiran tu datang kenduri rumah kita, nanti dia duduk cari pusing. Apa you cari apa? Sudu ada, sudu. Tangan dia tak pandai nak. Tu. Tak pandai. Kita alhamdulillah elok je makan. Tak perlulah rasa hina dengan tu. Allahu akbar. Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita hidup ni nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga dua-dualah. Jaga dua-dua, tapi mana nak dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala dulu, insya-Allah. Kadang itu dulu, insya-Allah. Ni last ni kita patu puasa raya, insya-Allah. Moga-moga semua dapat berpuasa dengan baik, dikurniakan Lailatul Qadar, insya-Allah. Doa banyak-banyak, jangan lupa doakan saya juga. Untuk makbul doa ni kena doakan orang lain ni. Kita nak doa kita ni makbul, kena banyak doakan orang lain. Baru kita ni insya-Allah mau doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi lepas raya, insya-Allah. Moga kita dapat habiskan kitab ni sampai kepada peringkat yang ke-7, dan Allah memimpin kita sampai kita ni sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan watiban bi dzikri wa qalban mafhuman bi syukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bi hatta la nakhafa wa la narju ghayraka wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'na bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.